Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Bang Cik Live. Bang Cik doakan semua sahabat-sahabat Bang Cik, tak kira di mana berada, dalam keadaan sehat walafiat. Okey, hari ni Bang Cik berada di tempat yang paling cantik ataupun paling sesuai untuk Bang Cik bicarakan mengenai badal haji. Okey, Bang Cik berada di perkampungan Bukit Ajiat. Kita lihat dulu suasana di Bukit Ajiat. Okey, Bang Cik akan solat asar di Masjid Kelantan yang berada di bawah tu. Bang Cik akan bertemu dengan seseorang. Okey, Bang Cik akan bertemu dengan seseorang ataupun Bang Cik akan mencari seseorang yang boleh membicarakan mengenai badal haji dengan lebih detail. Sebab ramai lagi yang bertanya pada Bang Cik ramai lagi yang bertanya pada Bang Cik. Masih ramai lagi yang keliru mengenai badal haji pada tahun ini. Jadi Bang Cik akan menemui jawapan pada anda, kepada yang berpengalaman. Okey, kepada orang yang berpengalaman berbelas tahun mengenai menguruskan badal haji ini sendiri. Okey, stay tune. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like, share dan komen di Bang Cik Live, supaya Bang Cik dapat tahu apa yang anda nak, apa yang anda ingin mengetahui tentang Kota Mekah. Tetapi untuk hari ini Bang Cik akan bicarakan terus daripada orang yang berpengalaman. Yang khas untuk vlog kali ini hanyalah untuk badal haji. Okey, stay tune. Kita jumpa sebentar lagi selepas solat asar lah. Kalau dekat sini solat asar. Jadi sesiapa yang melihat vlog Bang Cik ni, kalau belum solat, solat dahulu. InsyaAllah bila-bila masa boleh tengok video Bang Cik. Bang Cik bukan buat live, tetapi Bang Cik buat rekod. Okey, stay tune. Kita tengok suasana di Bukit Ajiat. Okey, siapa-siapa yang tak tahu, Bukit Ajiat ni adalah satu perkampungan orang Melayu kita. Okey, yang kebanyakannya menguruskan hal ehwal umrah dan haji di Kota Mekah. Semuanya orang pengalaman lah. Ulama-ulama Melayu semuanya asalnya berada di sini. Sebelum ni dia orang duduk semua di keliling Masjidil Haram. Tetapi di Masjidil Haram sekarang dah jadi penempatan atau dataran untuk kita solat. Jadi ada yang berpindah ke kawasan sini dan ada juga berpindah ke kawasan jauh. Tetapi kebanyakannya ini adalah perkampungan terbesar di Bukit Ajiat, perkampungan Melayu. Okey, kat situ sebenarnya dekat je Masjid Kelantan. Bang Cik suka datang ke sini sebab Bang Cik tak payah berbahasa Arab. Dekat sini kita terus je boleh berbahasa, orang cakap berbahasa Melayu untuk mudah difahami. Okey, untuk mudah difahami, untuk detail, untuk orang cakap orang Malaysia semua pada tahun ini tak adalah tertipu dengan badal haji. Okey, Bang Cik pun nak solat dulu. Sebentar lagi akan melangkahkan azan. Kita solat dulu. InsyaAllah kalau kita jumpa imam, kita akan interview imam sekali. Okey. Okay, Alhamdulillah kita dah solat asar. Hari ni Bang Cik dapat tangkap seorang ustaz. Okay, ustaz ni nama dia, kita kenalkan dia lah. Dia kenalkan diri sendiri, tapi dia ajak datang rumah sebenarnya daripada kawasan masjid ni. Dia terus ajak datang rumah. Kita kata berbicara kat dalam rumah lah, sedap sikit dia kata. Minta maaf lah kalau tiba-tiba Bang Cik tercakap Kelantan atau Pantai Timur hari ni. Okay, jom kita masuk ke rumah ustaz. Ni kawasan rumah ustaz ni. Kalau siapa-siapa dah tengok yang Bang Cik buat perayaan di Bukit Ajiat, orang cakap ni lah rumah dia. Tapi hari tu terlampau ramai, kita tak sempat lah interview secara formal. Tapi kita dah
Hari ni kita nak bicarakan mengenai badal haji. Jom kita masuk rumah Ustaz. Okey, walaupun banci edisi terjah sebenarnya ni, tapi Ustaz ni sediakan banci dengan minuman ni lah, orang kata adab yang orang kata yang banci pun tak boleh nak cakap apa lah. Orang cakap setiap kali dengan Ustaz ni sebenarnya kalau banci datang, setiap kali tu kalau ada nasi pun dia ulur nasi. Orang cakap Alhamdulillah lah, kita sama-sama kita. Ustaz, daripada banci kenalkan, baik Ustaz kenalkan diri Ustaz lah. Kita tanya nama, lepas tu dah berapa tahun nak duduk sini, asal mana. Tak payahlah tanya bujang dengan kahwin tu, tak payah tanya lah. Kita jangan tanya terlampau peribadi. Cuma berapa tahun dah berpengalaman dalam haji dan umrah ni. Okey Ustaz, kita tanya lah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiman daripada Pasir Putih, Kelantan. Mekah tahun 2012. 2012. Kiranya berapa tahun dah tu? 2012 masuk dalam 9 lah. 9 tahun lah. 9 tahun dah menguruskan haji dengan umrah. Bertukar-tukar travel ke satu travel? Saya bertukar-tukar. Kadang-kadang travel ni tukar-tukar. Kita tak payahlah promo travel lah Ustaz. Ustaz kerja sebab gaji pun dah tak ada Ustaz sekarang. Saya jalan lagi gaji. Saya tolong saya. Travel tolong dia. Okey, tolong. Okey, tak apalah, kita tak payah promo lah mana-mana sebab Ustaz ni pun banyak travel yang dia. Jadi kalau dia sebut satu je nama travel tak adil lah. Ya, betul. Okey. Sekarang ni kita just nak bercakap pasal badal haji sebab banyak lagi iklan-iklan sekarang ni sebenarnya, iklan-iklan yang orang cakap yang bertaburan. Dan sekarang ni banyak kes kematian kerana COVID-19 dan ada juga jemaah-jemaah kita yang dah dapat surat. Tahun lepas tu pun dah ramai meninggal Ustaz sekarang ni. Sebab yalah kita dah dapat surat tu dan kita tengok sendiri lambaian Kaabah, ada yang seorang tu dah dapat surat tahun lepas tapi dah pergi selamanya. Jadi ramai yang masih mencari badal-badal haji, tetapi ramai yang banci cuma nak beritahu sekarang ni. Satu maklumat yang banci dapat sekarang ni, 60,000 hanya 60,000 sahaja jemaah haji tahun ni terdiri daripada lokal. Daripada lokal semua seluruh Arab Saudi dan telah mendaftar selama 24 jam sebanyak 500,000 orang telah mendaftar. Jadi kita sekarang ni kita bicara pasal badal haji, logik tak logik Ustaz sebenarnya tahun ni ada badal haji? Tak apa nak logik tu. Tak apa nak logik Dia tak, orang tak pilih pun dia tak pilih lagi. Betul tu. Orang yang nak buat badal haji, buat haji pun tak daftar baru. Tak daftar, baru nak daftar dan dia akan dapat dalam masa 10 hari ni. Selepas 10 hari proses pendaftaran, sebab pendaftaran haji dia tak kira orang tu daftar awal ataupun akhir, tetapi dia akan ambil, orang cakap dia akan pilih melalui komputer secara automatik tanpa mengikut negara mana. Tak kisah, tapi kita doakan yang orang Malaysia ataupun orang Asia Tenggara yang daftar dapat ramai InsyaAllah. Okey, tak apalah, Banci tak nak bicara sangat pasal haji pada tahun ni, cuma nak bicara pasal badal haji tu sendiri. Betul tak? Badal haji tu sendiri. Okey, kalau ustaz yang berpengalaman selama bertahun-tahun yang buat sendiri badal haji. Okey, buat sendiri badal haji dan mencari orang-orang sekitar. Sekitar. Okey. Berapa kos ustaz biasanya pilih? Tahun 2000 kita cerita pasal 2010 sebelum corona. Okey, kita. Sebelum corona tu dia dalam RM3,500. RM3,500. RM3,500 ke atas. Itu yang ustaz dapat ataupun ustaz promo? Tak, macam kita tak kena promo ke orang tanya. Kita kena cari. Kiranya orang sekitar sini pun dah harga RM3,500. Sebab apa RM3,500 ustaz? Dia kita beritahu lah kos-kos yang sebenar. Kita bukan cerita pasal, kita nak tahu kenapa kena charge RM3,500. Kenapa? Sebab apa orang Malaysia ingatkan haji ni free. Haji ni percuma. Sebenarnya haji ni tiada istilah percuma. Sebab kita pun tapi kalau Banci bicara, orang cakap buat apa Banci ada jemputan. Okey, kita cerita pasal bas, pengangkutan. Satu bas tu RM15,000 satu hari. Bayangkan RM15,000 untuk satu bas. Satu malam. Satu kiranya pukul 11 balik sebelum subuh.
Okey, balik 15,000. tapi ustaz dapat murah 15 tau. Saya dapat 20. 20. Tak apa. Itu masing-masing lah. Masing-masing. Masing-masing punya keistimewaan. Kadang-kadang quality bus tu. Quality Ini bus tu. biasa. Ni bus biasalah 15,000. Boleh dalam 40 orang, seorang dalam Seorang 300. seorang 300. Kiranya itu baru pengangkutan. Pengangkutan. Belum lagi makan. Lagi makan. Lepas tu belum lagi Itu untuk Arafah saja tu. itu untuk Arafah saja. Arafah saja. Untuk Arafah saja. Belum lagi Muzdalifah. Sekali Arafah, satu malam tu sampai pagi raya. Sampai pagi, sampai melontar. Melontar yang pertama lah. Melontar kita buat. Sendiri. Ha. Okey, sampai melontar sendiri. Alah, banyak pula banci menyampuk kan. Kesian ustaz. Tak apa, sebab pengalaman sama-sama sebenarnya. Kita pun pernah buat. Ustaz pun pernah buat. Sebab ustaz pun pernah buat jalan kaki. Dan banci pun pernah sebenarnya buat jalan kaki. Biasanya kita orang yang duduk lokal kat sini, haji pertama kita orang atas nama diri sendiri biasanya buat jalan kaki. Ya, betul. Sebab kita merasai sendiri sunnah Nabi. Ya, betul. Sebab kita memang kalau tanya siapa-siapa pun, jalan kaki dengan naik bas, jalan kaki lebih nikmat. Ya. Walaupun penat, walaupun penat, kiranya lepas haji tu terus je tak nak dah buat haji. Kena mahal sikit tu. Tak apa, itu kita okey, tak apa, tu kita cerita pasal pengalaman lain lah. Pengalaman pertama haji tu kita vlog yang lain. Kita vlog yang lain, cuma kita nak sebab sekarang ni sebelum sampai ke musim haji ni, sampai ke hari wukuf pun ada lagi yang bertanya pasal badan haji sebenarnya. Okey. Ibadah haji kita ni persetujuan dua pihak. Persetujuan dua pihak. Saya tanya, ada boleh share upah haji? Betul. Kita tanya, ikhlas nak bagi berapa? Ikhlas. Kalau si tanya, tak ada. Dia sebenarnya perkataan ikhlas tu berbaloi dengan sebab kos paling pekerja haji. Okey, sebab kos lebih kurang pun 1,000 lebih Okey, kos sahaja yang basic lah. Yang basic kalau kita buat jalan kaki apa semua, kos habis kita duduk kat Arafah sebab kos pengangkutan mahal. Keletihan kita berjalan kaki. Berapa jam kita berjalan. Kerja haji berapa hari ustaz biasanya? 5 hari. 9 wukuf, 10 maghrib, 11, 12, 13, 5 hari. 5 hari lah lebih. Okey, 5 hari ke 4 hari lah. Kalau kita bahagi balik dengan jam, upah yang kita dapat tu sebenarnya bukannya mahal pun. Kalau kita kerja part time pun RM15 sejam, kiranya dah berapa kalau kita darab. Semua orang cakap, tapi itulah orang tak faham sebab Malaysia ni kita bancik fokus pada orang Malaysia minta maaf kepada orang Singapura, Indonesia ataupun yang Brunei. Bancik tak tahu harga pasaran Indonesia badal haji berapa juta. Bancik tak tahu harga pasaran Singapura. Bancik tak tahu harga Brunei sebab kita ni orang Malaysia, jadi kita ni banyak berkomunikasi dengan orang Malaysia. Okey, sebab kita nampak poster-poster di Malaysia 1,000 betul tak? Sebab dulu bancik yang tak berada kat sini pun bancik percaya. Dulu duit ni, sekarang duit murah. Sekarang duit murah pula. Dulu kita percaya sebab bancik tak duduk kat sana. Tapi bila bancik duduk kat sini, bancik melihat sendiri realiti. Orang cakap apa yang berlaku di sini. Bukan kita nak cakap semuanya menipu, tidak. Bancik tak nak masukkan macam tu. Dia cumanya kita perlu berhati-hati dalam ibadah. Ya, betul. Sebab bab duit ni bukan semua orang akan jadi jujur. Orang cakap bukan dalam Mekah ni bukan semuanya orang yang jujur. Bukan bancik cakap bancik ni jujur, tidak. Kita bab duit ni kadang-kadang kita terleka, terlupa. Betul ustaz kita malas lah orang cakap bicara bab sini. Kadang-kadang yang bancik persoalkan galakan daripada ustaz-ustaz ataupun ejen-ejen travel yang berada di Malaysia. Sebab dia orang yang promo badan haji ni sendiri, bukan kita orang. Kalau tanya-tanya bancik, kalau rata-rata bancik tanya orang lokal ataupun orang yang berduduk kat sini, semua tak ada 1,500. Semua tak ada 1,500, tetapi kenapa dekat Malaysia ada poster-poster 1,500? Itu yang bancik pelik. Itu belum lagi ditolak dengan harga ejen. Takkan promo free. Kurang-kurangnya 100,500 satu kepala. Sagu hati Zam-Zam lagi, tasbih lagi, minyak wangi lagi. Lepas tu siap dengan umrah. Kalau kita tahu badal umrah saja berapa ustaz? Badal umrah sahaja. Badal umrah dulu lah, selalu lah ni. Sebelum corona dah 300 ke atas. Bayangkan badal umrah yang kita boleh buat bila-bila masa, bukan satu musim, 300,500. Projek 2 jam. Kerja 2 jam je, 300,500 2 jam.
Kalau bahagi 2 dah 100.5. Kalau kita divide balik dengan kerja haji yang 5 hari, 24 jam darab 5 hari, darab 100 sejam, bayangkan berapa sepatutnya upah haji. Kalau nak kira betul lah. Kalau nak kira yang secara logik. Dan ada yang bertanya pada Bancik ni, Ustaz, sebab ramai yang tak tahu proses badal haji tu sendiri. Boleh ke kita gabung nama? Bergabung tak boleh. Seorang satu nama. Seorang satu nama. Okey, kita ini adalah orang cakap baru betul-betul buat haji. Kita hanya boleh satu nama, bukannya satu musim satu nama ni satu musim. Setahun. Satu nama sahaja. Dan orang yang tak pernah melakukan badal haji atas diri sendiri, boleh tak gabung? Kena buat haji dulu. Ini yang banyak yang sebenarnya kalau kita tengok, kita rasa macam benda ni macam tak logik tanya soalan-soalan. Tapi itulah soalan-soalan yang Bancik dapat sebenarnya. Bancik pun tak faham. Kadang-kadang sebab badal haji, okay, kita macam semayang raya lah. Semayang raya kita ada 7 kali takbir dengan 5 kali takbir, betul lah. Kadang-kadang imam pun terlupa. Benda setahun sekali. Benda setahun sekali. Benda yang setahun sekali, tapi kita tak boleh kita go imam, betul tak? Orang cakap benda setahun sekali, kita nak buat macam mana? Kesalahan-kesalahan ataupun orang tak ingat. Biasalah bila orang meninggal, kita terasa nak buat untuk orang yang tersayang. Sebab kita rasa benda tu wajib bagi dia. Sebab haji ni adalah rukun yang ke-5. Tetapi kalau kita tahu, haji ni ada 4K. Kalau kita tengok lambayan Kaabah lah, ni Bancik tengok lambayan Kaabah, iaitu keselamatan, kesihatan, kemampuan dan kebenaran. Kalau tak ada 4K ni, tak jatuh wajib. Bancik tak nak lah jatuhkan wajib ataupun tidak. Tidak, Bancik bukan ustaz untuk membicarakan benda tu semua. Tapi yang Bancik pengalaman kita duduk dekat sini. Kalau ustaz ni pun beritahu sebelum corona pun dah 3,500. 3,500 ke atas. Geng-geng Patani. Sebab kebanyakan kat sini orang Patani. Orang Patani, orang Malaysia. Orang Malaysia yang asal. Kita jangan cakap lah pasal kenegaraan. Bancik tak nak sentuh mana-mana kenegaraan yang mana-mana menipu. Sebab kita nak benda ni secara umum. Tak kira orang tu daripada negara mana, tapi kalau hati dia, kalau hati dia tak betul-betul ikhlas, orang cakap, sebab kita ni tak nak semata-mata buat duit. Kalau fikir buat duit, Bancik dah dapat 100 orang untuk badal haji. Betul tak? 100 orang dah dapat badal haji. Kalau bayangkan kalau komisen 150, 100 orang tu berapa? Banyak lah tu. Banyak lah, insyaAllah. Okey, tapi tak apa. Itu semua itu kalau komisen 150. Kalau Bancik ambil 100%, 100%, dah berapa dah situ? Dah boleh buat banglo besar dah kat rumah, kat Malaysia rasa. Okey, itu je lah orang cakap. Serba sedikit lah Bancik nak. Ni 2 badal ni 2, haji dengan umrah. Haji dengan umrah. Badal haji dengan umrah. Umrah kena buat sekali pula. Okey, kita cakap macam ni lah. Ada bab-bab yang dalam wajib haji tu, ada yang bagian upah, betul tak? Melontar semua kita boleh upah. Berapa kos melontar kalau kita upah? Kita tahu. Sebab ustaz tak pernah. Okey, yang Bancik pernah dengar lah. Bancik pernah dengar kalau travel agent swasta banyaknya yang ambil upah. Sebab biasanya travel agent swasta yang membawa orang-orang tua, yang orang cakap tak larat nak pergi melontar. Sebab melontar ni kita boleh upah orang. Okey, melontar kita boleh upah orang. Nak melontar itu sahaja 100.5. 100.5 orang ambil sekali. Satu kepala. 100.5 satu kepala. Jadi nak melontar saja 100.5. Benda yang tak sampai 10 minit pun. Sekejap je. Sebab kalau kita tak campur dengan berdoa, kita buat upah biasanya kita nak buat cepat. Okey, 100.5 saja. Dan Bancik pernah pengalaman Bancik buat haji, nak pergi ke Masjidil Haram untuk tawaf saja ataupun untuk balik ke rumah. Tahu tak harga teksi? Tahu tak harga teksi? Okey, harga teksi yang perlu kita orang bayar. Ikut kepala ke teksi? Ikut kepala kadang-kadang sampai ke 100 rial. Bukan, Bancik paling rendah pun dapat 50 rial. Tu pun hari ketiga. Okey, hari ketiga. Kalau hari pertama tu, kalau kita daripada lepas lontaran pertama nak balik ke rumah, sebab biasanya kita orang akan lepas tahlul awal. Lepas tahlul awal kita orang akan balik ke rumah untuk berehat sebelum pergi mabit. Okey, sebelum pergi mabit kita orang akan balik rumah. Kalau kita orang bawa jemaah pun macam itulah cara dia. Cas kepala. Okey, teksi cas kepala. Dan hari pertama adalah hari yang paling mahal semua benda. Okey.
Dan itu yang banci rasakan satu kemuskilan untuk membuat haji dengan badan haji dengan secara ikhlas pun 1,500 tak lepas. Okey, 1,500 tak lepas sebenarnya. Bukan banci nak menidakkan orang yang buat ikhlas ataupun sini boleh berapa duit sini? 1,500, 1,200 lah. Tak tolak dengan komisen berapa je pembadal tu dapat. Bukan kita nak bicara, tapi kita nak biar orang kenal, orang tahu. Biar jelas sebab selama ni orang ingat buat haji tu secara percuma. Sedangkan kalau pun kita nak buat umrah yang kedua ketiga pun, kalau travel tak sediakan, kita perlu bayar teksi untuk pergi ke Aisyah, untuk pergi ke, dan yelah kita ikhlas pun baik kita kalau betul-betul kita ikhlas, baik kita buat saudara kita. Ya, betul. Kalau betul-betul kita ikhlas, kita tak promo kat orang lain. Sebab ramai lagi yang di sekeliling kita, di sekeliling Abang Cik sendiri, ramai setiap tahun ada yang meninggal. Takkanlah kita nak semua orang dah buat haji. Betul tak? Ya, betul. Sepupu-sepupu kita yang muda-muda. Jadi akhir kalam Abang Cik cakap tahun ini kita expect tahun ni lah, kita attack tahun ni. Kalau yang masih ada yang promo, kita abaikan. Okey, kita abaikan. Kalau masih nak hadiahkan juga, InsyaAllah 4K tu tak ada lagi, iaitu kebenaran untuk buat haji. Okey, kebenaran untuk buat haji tu tak ada lagi. Sebab kebanyakannya akan dipilih haji yang pertama. Kalau kita tengok tahun lepas, okey, ada yang mengaku sebagai staff, apa orang itu, Pekerja. sebagai pekerja. Dan kita tengok pada tahun lepas, okey, tahun lepas orang yang bekerja, yang membantu bahagian haji tak pakai ihram. Dan kebanyakannya adalah orang Arab sendiri. Kalau kita tengok pun mutawif, dan kalau kita tengok travel-travel yang datang sewaktu corona ni, mutawif pun mutawif Arab. Dia tak menggunakan mutawif lokal. Mutawif orang kita lah, kita cerita mutawif orang kita tu ada datang sekali, tetapi dia lebih mengutamakan orang Arab. Sebab sekarang ni pun dia tengah mencuba train muasasah-muasasah mempunyai pekerja-pekerja yang boleh berbahasa Melayu, yang berbahasa Asia Tenggara lah, kita senang cerita. Okey, akhir kalam, okey, Ustaz ada buat korban juga kan sebenarnya? Ada. Okey, kalau Ustaz dia buat korban special, sebab setiap minggu sebenarnya Bancik dapat jemputan jemputan tahlil ataupun kenduri lah, setiap minggu, setiap malam Jumaat. Ya Ustaz kalau ni bukan Bancik merayu, tapi kalau ada yang berhajat, okey, ada yang berhajat, Bancik akan letakkan nombor telefon Ustaz ni kat bawah. Okey, bolehlah berhubung terus. Bancik tak nak jadi orang tengah. Ni memang menguruskan Masjid Kelantan kat belakang ni. Memang rumah dia belakang ni je. Masjid Kelantan kat belakang ni setiap minggu ada tu. Kalau nak berhajat untuk buat korban, sebab kita tahu korban di Malaysia ataupun di Asia Tenggara begitu sukar sekarang. Okey, boleh juga kita buat korban di luar negara. Kalau dengan Bancik pun boleh, tapi kali ni Bancik nak promo Ustaz sendirilah. Ustaz sendiri sebab Bancik punya memang harga kambing mahal. Sebab Bancik khas boleh buat kambing yang mahal sahaja. Okey, sebab Bancik tak nak, sebab ramai dah tertumpu sejenis je. Bancik tak nak ikut sejenis. Bancik nak ikut, orang cakap buat kambing ni ikut kemampuan. Kalau orang mampu buat 1,000, kita cari kambing 1,000. Kalau orang mampu buat kambing 500, kita buat kambing 500. Itu je lah orang cakap. Kalau kita lah, kalau seeloknya, sebab kita nak korban kita antara yang terbaik. Sebab seikhlas, kita pun tak boleh desak orang nak buat 1,000 semua, tak. Sebab kita kalau boleh, kalau mampu 400, buat yang 400. Mampu 500, buat yang 500. Janji kita buat ibadah korban resmi. Okey, kongsi-kongsikan video Bancik ni supaya sebenarnya yang tanya pun sebenarnya orang kampung-kampung kita sendiri. Kalau sebab orang kampung-kampung kita tak jelas lagi bab ni. Sebab ramai lagi yang ternama, ustaz-ustaz yang ternama yang di Malaysia masih mempromo. Ada yang menggunakan artis lagi. Bayangkan menggunakan artis sebagai mentor untuk badal haji. Bayangkan nak bayar artis tu saja dah berapa? Tak, bukan kita nak mengata, itulah realiti dia. Biar badal haji, okey, badal haji tu hold dulu. Kita tunggu tahun depan, kita doakan supaya corona COVID-19 ni dah diangkat dan ibadah haji ni dah berlaku seperti biasa. InsyaAllah kita doakan kota haji. Sebab sekarang ni banyak hotel, kawasan Arafah semua dah bersedia untuk menerima lebih pada kota yang sekarang ni. Okey, sebab dah banyak hotel-hotel siap. Sebab musim corona ni Masjidil Haram pun dah banyak yang siap.
Orang cakap boleh, orang cakap menampung jumlah. Okey, kita pun sekarang sambil-sambil bicara kita tengok. Orang cakap ni lah kelebihan kat sini, selalu tengok je Kaabah. Selalu tengok je Kaabah melalui siaran langsung. Okey, Bancik akhiri Bancik punya buah bicara ni. Bancik pun nak berbual minum teh Syai ni TO ni belum lagi minum, minta maaf lah. Kita terjah je Ustaz Okey, kalau ada salah silap mohon maaf. Kalau ada terkasar bahasa sila komen di bawah. Beritahu Bancik, siap-siap, tak ada masalah, kita menerima hati yang terbuka. Okey, kalau yang tak puas hati pun tekan button unlike. Kalau puas hati tekan button like. Yang tak subscribe dulu. Jangan lupa subscribe dan tekan button notification. Supaya kita dapat info-info haji yang terkini insya-Allah dari Kota Mekah. Alhamdulillah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.